Hai semua, pada hari ini kita akan membincangkan soalan-soalan sains tahun 5 di dalam buku Activity dalam muka surat 49 hingga 53. Mari kita mulakan. Soalan yang pertama, dalam satu penyiasatan tentang cahaya, seorang murid menggunakan sebatang rod besi berlubang yang lurus dan sebatang rod besi berlubang yang bengkok di tengahnya untuk melihat cahaya lilin seperti ditunjukkan pada situasi X dan Y. Soalan E, nyatakan pemerhatian murid itu di dalam situasi X dan situasi Y. Dalam situasi X, murid dapat melihat cahaya daripada lilin. Dalam situasi Y pula, murid tidak dapat melihat cahaya daripada lilin. Soalan B, apakah kesimpulan yang dapat dibuat? Cahaya bergerak lurus. Soalan C, tandakan betul pada situasi yang menunjukkan cahaya bergerak lurus. Cahaya daripada rumah api dan cahaya daripada motosikal. Soalan 2, Raja dibawa menunjukkan suatu penyiasatan untuk mengkaji suatu hubungan antara kedudukan sumber cahaya dengan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Lukiskan bentuk bayang-bayang yang terhasil apabila kedudukan lampu suluh yang pertama di hadapan objek dan yang kedua di sebelah atas objek. Apabila sumber cahaya berada di hadapan objek, bayang-bayang yang terbentuk adalah seperti ini. Manakala apabila cahaya berada di sebelah atas, bayang-bayang terbentuk adalah seperti ini. Soalan B, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada penyiasatan di atas? Berdasarkan dua bentuk bayang-bayang yang terhasil, kita boleh membuat kesimpulan bahwa bentuk bayang-bayang akan berubah apabila kedudukan sumber cahaya berubah. Soalan C, nyatakan satu lagi faktor yang boleh mengubah bentuk bayang-bayang. Satu lagi faktor yang boleh mengubah bentuk bayang-bayang adalah mengubah kedudukan objek. Soalan yang ketiga, Raja dibawa menunjukkan satu penyiasatan yang dilakukan oleh Amin. Sekeping kardboard dengan satu celah diletakkan di hadapan satu sumber cahaya dan cermin. Soalan E, apakah tujuan penyiasatan ini? Untuk menyiasat kesan pantulan cahaya pada permukaan cermin. Soalan B, lengkapkan gambar raja sinar di bawah untuk menunjukkan kesan pantulan cahaya pada permukaan cermin. Kita akan melukis satu garisan pantulan seperti ini. Garisan ini dipanggil sinar pantulan. Soalan C, lengkapkan gambar raja sinar berikut jika orientasi cermin diubah seperti yang ditunjukkan pada raja di bawah. Soalan yang kedua, apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? Cahaya yang dipantulkan bergantung kepada kedudukan permukaan cermin. Soalan 4, Raja dibawa menunjukkan seorang murid menggunakan sejenis alat untuk melihat objek yang terletak di sebelah tembok tinggi. Lukiskan gambar raja sinar pada raja di atas yang membolehkan murid itu melihat objek tersebut. Soalan B, nyatakan prinsip cahaya yang digunakan dalam alat tersebut. Prinsip yang digunakan adalah cahaya boleh dipantulkan. Soalan C, namakan alat tersebut. Nama alat itu adalah periskop. Berikan satu kegunaan alat yang kamu namakan di C1. Digunakan dalam kapal selam untuk melihat objek di atas permukaan air. Soalan D, Raja dibawa menunjukkan dua kegunaan pantulan cahaya di dalam kehidupan harian. Namakan alat yang menggunakan prinsip pantulan cahaya. Alatan P ialah cermin bergigian dan Q adalah cermin sisi. Soalan 5, Raja dibawa menunjukkan sebatang pensel diletakkan ke dalam sebuah bekas kaca. Soalan E, apakah yang perlu kamu lakukan supaya pensel tersebut kelihatan bengkok? Kita perlu mengisi air ke dalam bekas. Soalan B, berikan inference bagi jawaban kamu di E. Cahaya telah dibiaskan. Soalan terakhir, lukis raja berlabel bagi membuktikan jawaban kamu di E adalah betul.
pensel akan kelihatan bengkok seperti ini.